Hello dan salam sejahtera buat semua. Saya Putri Aisyah dan kita bertemu lagi dalam episod Warisan Islam di Malaysia. Agama Islam telah mula wujud hampir 1400 tahun dahulu. Daripada semenanjung Arab, agama Islam telah berkembang ke seluruh pelosok dunia. Namun begitu, pengaruh agama Islam hanya tiba di Kepulauan Melayu kira-kira 600 tahun yang lalu. Kedatangan agama Islam telah membawa kepada perubahan besar dalam budaya dan cara hidup masyarakat kita pada hari ini. Dalam episod kali ini, kita akan mengkaji sejarah, peranan dan nilai-nilai agama Islam yang diamalkan dalam kehidupan kita pada hari ini. Di penghujung episod ini, kamu semua akan mampu menerangkan penyebaran agama Islam di Kepulauan Melayu, menerangkan kedudukan agama Islam sebagai agama persekutuan, dan akhir sekali menyatakan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Sebelum kedatangan agama Islam ke Kepulauan Melayu, kebanyakan masyarakat tempatan menganut agama Hindu atau Buddha. Ini boleh dilihat menerusi tinggalan sejarah seperti candi-candi yang terletak di Lembah Bujang. Namun begitu, tidak boleh dinafikan yang pengaruh agama Islam juga telah lama bertapak di Kepulauan Melayu. Kesan sejarah ini boleh dilihat di Kedah Tua dan Terengganu. Ini dibuktikan dengan penemuan batu bersurat di Tersat, Kuala Berang yang bertarikh 1303 Masihi, hampir 100 tahun sebelum kewujudan Kesultanan Melayu Melaka. Isi kandungan batu bersurat ini adalah berkenaan Islam sebagai agama rasmi. Ia juga turut menerangkan hukum hakam agama Islam. Agama Islam tersebar di Kepulauan Melayu melalui jalan laut dari semenanjung Arab ke India oleh pedagang Arab dan Parsi. Setelah sampai di India, agama Islam mula tersebar ke Sumatera Utara dan akhirnya tiba di Tanah Melayu. Selain jalan laut, agama Islam juga turut tersebar melalui jalan darat. Hal ini terjadi apabila pedagang-pedagang yang menggunakan jalan sutra telah berjaya mengislamkan penduduk tempatan di negara China. Jalan sutra adalah jalan perdagangan darat yang menghubungkan rantau timur dan barat. Pada abad ke-8 pula, Guangzhou atau Canton telah menjadi sebuah pusat perdagangan yang penting di negara China. Disebabkan hal ini, penyebaran agama Islam di Kepulauan Melayu turut dipengaruhi oleh pedagang-pedagang Cina yang beragama Islam. Tapi, apakah faktor-faktor yang membolehkan agama Islam tersebar dengan pesat di Kepulauan Melayu? Pertama, para pedagang Islam telah berjaya menjalinkan hubungan yang baik dengan pembesar-pembesar tempatan. Disebabkan tingkah laku dan perwatakan mereka yang baik, ini telah menarik minat pembesar-pembesar tempatan untuk memeluk agama Islam. Kedua, agama Islam telah berkembang hasil usaha ahli agama yang terdiri daripada mubaligh, ulama dan ahli sufi. Mereka menggunakan pendekatan dakwah yang berhemah dan tidak berbentuk paksaan. Oleh sebab ini, ramai penduduk tempatan telah tertarik untuk menganut agama Islam. Ketiga, agama Islam tersebar melalui penaklukan negeri. Hal ini terjadi apabila raja-raja negeri di bawah jajahan takluk Melaka mula memeluk agama Islam. Sebagai tanda taat setia mereka kepada raja, maka seluruh rakyat di negeri tersebut akan memeluk agama Islam. Akhir sekali, agama Islam turut tersebar melalui perkahwinan antara saudagar Islam dengan penduduk tempatan.
atau perkahwinan antara raja dengan puteri raja daerah atau negeri lain. Begitulah sedikit sebanyak sejarah penyebaran agama Islam di Kepulauan Melayu. Tanpa usaha generasi terdahulu dalam menyebarkan syiar Islam, pasti agama Islam tidak dapat berkembang sebagai agama rasmi di negara kita. Oleh itu, kita mestilah menghargai jasa mereka dengan mengamalkan nilai-nilai murni yang menjadi sebahagian daripada ajaran Islam. Sekarang, mari kita uji kefahaman kamu. Dengan menggunakan lembaran kerja yang telah disediakan, cuba kamu lengkapkan peta buih dengan cara-cara penyebaran agama Islam di Kepulauan Melayu. Selamat mencuba! Di Malaysia, agama Islam telah diangkat sebagai agama rasmi persekutuan. Hal ini termaktub dalam Perkara 3 Perlembagaan Negara Malaysia yang menyatakan agama Islam ialah agama bagi persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Perlembagaan Malaysia Perkara 3. Berdasarkan kenyataan ini, kita boleh simpulkan yang semua rakyat Malaysia bebas menganuti dan mengamalkan kepercayaan masing-masing. Walaupun agama Islam menjadi agama rasmi persekutuan, namun, hak-hak penganut agama lain masih dilindungi oleh Kerajaan Malaysia. Mereka juga bebas untuk mengembangkan ajaran agama mereka. Ini bagi mewujudkan perpaduan dan keharmonian dalam kalangan masyarakat Malaysia. Sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, kita tidak boleh menghina, mencemuh atau mengejek agama lain. Bagaimana perasaan kamu sekiranya ada pihak yang cuba menghina dan mencemarkan nama baik agama yang kamu cintai? Ini boleh membawa kepada pergaduhan dan perselisihan faham di antara penganut-penganut berlainan agama. Ini juga akan membawa kepada kekacauan yang boleh mengganggu keamanan dan ketenteraman hidup yang telah kita kecapi selama ini. Dengan kemudahan teknologi yang kita kecapi pada hari ini, kita sebenarnya sangat terdedah dengan kenyataan-kenyataan jahat daripada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Penggunaan laman sosial seperti Facebook dan Twitter dengan tidak bertanggungjawab boleh mengundang kemarahan dan menyinggung perasaan rakan-rakan kita. Bak kata pepatah Melayu, telajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padahnya. Selain itu, kita juga haruslah tidak cepat melatah dengan kenyataan-kenyataan jahat yang telah dikeluarkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab bagi mewujudkan perbalahan sesama kita. Dengan ini, barulah kita dapat mengekalkan keharmonian dengan perpaduan yang telah kita kecapi selama ini. Agama Islam adalah agama yang syumul. Ini bermaksud agama Islam adalah sebuah agama yang lengkap dan sempurna serta meliputi kehidupan di dunia dan di akhirat. Selain menitik beratkan hubungan antara manusia dengan Tuhan, agama Islam turut memberi penekanan antara hubungan sesama manusia. Sekarang, mari kita lihat nilai-nilai murni yang perlu kita amalkan bagi menjaga hubungan sesama manusia. Bagi menjaga hubungan di antara ahli keluarga, kita mestilah saling hormat menghormati antara ahli keluarga terutamanya kepada ibu bapa, saling bantu-membantu dalam menguruskan hal-hal keluarga dan sentiasa mengeratkan hubungan antara ahli keluarga dengan meluangkan masa bersama-sama. Bagi menjaga hubungan antara warga sekolah, kita mestilah menghormati warga sekolah terutamanya guru-guru yang telah banyak berjasa, menjaga kebersihan sekolah dengan tidak membuang sampah merata-rata dan sentiasa menceriakan sekolah dengan bergotong royong bagi membersihkan kawasan sekolah. Selain memberi penekanan terhadap hubungan sesama manusia, agama Islam juga turut memberi penekanan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh,
kita perlulah menjaga hubungan kita dengan haiwan dan alam sekitar. Bagi menjaga hubungan kita dengan haiwan, kita mestilah menyayangi semua makhluk ciptaan Tuhan, mengasihi dan tidak mendera haiwan, dan melindungi haiwan dengan memberi mereka tempat tinggal dan makanan. Bagi menjaga hubungan kita dengan alam sekitar, kita mestilah memelihara alam sekitar dengan tidak membuang sampah merata-rata, memelihara alam sekitar dengan mengitar semula sampah seperti plastik dan kertas, dan mengindahkan persekitaran dengan menanam pokok bagi mencantikkan kediaman. Begitulah sedikit sebanyak tentang sejarah dan peranan agama Islam di Malaysia. Meskipun agama Islam adalah agama persekutuan, namun penganut agama lain masih bebas mengamalkan agama dan kepercayaan mereka. Ini bagi menjamin perpaduan dan keharmonian antara masyarakat. Namun begitu, keharmonian masyarakat dan kebebasan beragama yang kita kecapi pada hari ini boleh diganggu-gugat oleh golongan yang tidak bertanggungjawab. Oleh itu, kita haruslah sentiasa bijak dalam membuat tindakan agar kita tidak menyinggung perasaan rakan-rakan kita yang berlainan agama. Sehingga kita berjumpa lagi.